Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji itu hanyalah layak untuk Allah. Kita puji Allah, kita mohon pertolongan hanya kepadanya dan kita mohon ampun kepadanya. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, kita beriman dan bertawakal hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon agar Allah melindungi diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan kita mohon agar Allah jauhkan diri kita daripada bahana keburukan amal-amal kita. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya segala sesiapa yang diberikan hidayah menuju Allah, maka tak ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, namun jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia sesat sebab daripada keingkaran yang menolak kebenaran, maka tak ada siapa pun yang mampu untuk bawa dia kembali kepada jalan yang benar, melainkan dia mesti kembali semula kepada jalan Allah. Nashhadu an la ilaha illallah, kita menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis selaku pengerusi Masjid Mahmudiyah, Tuan Haji Ismail, Imam 1 yang dikasihi Tuan Haji Yazid, para imam, Bilal, seterusnya tuan dan perempuan ahli qaryah Masjid Mahmudiyah, seterusnya muslim dan muslimat, dan juga kepada sahabat-sahabat daripada himpunan lepasan institusi pendidikan Malaysia Hangwan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan ini Allah masih lagi mengekalkan iman dan Islam kita. Allah masih lagi menjemput kita, memberi peluang kepada kita untuk hadir ke dalam majlis ini. Selesai kita melaksanakan tuntutan solat secara berjamaah, dan Alhamdulillah, inilah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada insan-insan yang terpilih. Maka mudah-mudahan marilah sama-sama kita doakan agar Allah jadikan majlis ini sebagai majlis yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak ada seorang pun yang bergelar muslim pada ketika ini yang tidak mengikuti perkembangan yang sedang berlaku, yang mana dunia keseluruhannya sedang memberi tumpuan kepadanya. Walaupun isu ini sudah pun berlarutan sebenarnya 100 tahun, sebab projek ini itu berlaku sebelum daripada perjanjian Balfour lagi, sebelum 48 lagi, iaitu isu perjuangan umat Islam di tanah suci Baitul Maqdis di Palestin untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang penuh dengan keberkatan, yang mana setelah penduduk haram daripada projek Zionis Israel, rupa-rupanya pendudukan mereka itu bukan sekadar mereka menumpang, akan tetapi mereka mempunyai perancangan yang jauh. Dan sebenarnya perancangan mereka ini sudah memakan ratusan tahun, sejak daripada jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Sudah pun ada perancangan untuk mengambil tanah suci Baitul Maqdis yang berada di Palestin sekarang ini untuk dijadikan penempatan ataupun negara berdaulat kononnya untuk penduduk-penduduk Yahudi. Dan projek ini dibiaya sepenuhnya, ditaja sepenuhnya oleh kolonial British pada ketika itu. Dan sekarang ni yang memegang baton dia adalah siapa? Amerika. Sebab itu projek itu berganti tangan kepada Amerika setelah mana program decolonization, kalau kita ingat dulu, umur-umur yang baya-baya, pakcik-pakcik saya dulu mungkin tahu cerita. Decolonization menyebabkan seluruh tanah jajahan di bawah British dilepaskan. Kerana apa? Tak
mampu untuk menanggung biaya yang besar untuk tanah-tanah jajahan ini. Setelah mereka mengorek hasil kekayaan bumi yang mereka jajah, akhirnya setelah mereka dapat secure tanah Baitul Maqdis untuk dimasuki oleh kaum-kaum Yahudi tadi, di bawah satu mandat yang diberikan oleh sesama mereka, digelar sebagai British Mandate. Kononnya British jadi polis pada ketika itu untuk tarik trafik Yahudi masuk. Setelah itu mereka mulakan kekacauan dengan membekalkan senjata. Lepas tu mereka cuci tangan. Kami dah selesai kerja kami. Pada tahun 1948 tertubuhlah negara Arab Israel di tanah Palestin pada ketika itu. So cerita ni sebenarnya cerita yang sudah pun berlalu lama. Bukan sekadar 7 Oktober baru kita dengar pertempuran ini. Sebenarnya pertempuran ini adalah merupakan siri-siri yang telah berlarutan sejak sekian lama. Sejak sekian lama. Maka sebab itulah pada sebelum daripada 7 Oktober itu berlaku, Presiden Israel, negara Arab Israel, iaitu Benjamin Netanyahu, dia berucap di satu persidangan, kalau tak silap saya di UN, dia bentangkan satu peta baru untuk Middle East. Kalau tuan-tuan perasan, the new map of Middle East. Dia kemukakan satu projek yang mana dia kata, ni seluruh kawasan Arab ini merupakan satu peta baru untuk Timur Tengah, yang mana Israel ada bersama dengan negara-negara Arab ini membentuk satu gagasan baru untuk Asia Barat ataupun Timur Tengah, yang mana pada ketika itu negara Palestin sudah tidak wujud lagi. Dan projek ini sebenarnya kalau tuan-tuan perasan sudah pun bermula sejak sekian lama. Kalau tuan-tuan buka Google Earth sebagai contoh, cuba type Palestine, cuba cari Jerusalem. Kalau ada sekarang boleh buka Google Map ataupun Google Earth tu, tuan-tuan tulis Masjid Al-Aqsa, contoh Al-Aqsa Mosque ataupun Jerusalem, apa-apa saja yang berkaitan dengan peta Palestin tadi. Bila tuan-tuan zoom dari jauh, tuan-tuan tak akan jumpa satu nama negara yang bernama Palestin. Sebaliknya tuan-tuan akan jumpa namanya apa? Pasal siapa dia jumpa? Kita akan jumpa Israel. Ini secara perlahan-lahan mereka telah mulakan projek. Apatah lagi sejak akhir-akhir itu, yang seperti mana yang pengurusi kita sebutkan tadi, berlakunya cubaan untuk menguasai secara penuh, kita kata apa? Penguasaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Sebelum ini Masjid Al-Aqsa ini diletakkan di bawah naungan Kerajaan Jordan, yang mana Kerajaan Jordan pada ketika ini juga sebenarnya dia macam main tali-tali juga dengan Israel. Kerana apa? Semua yang berlaku, peraturan-peraturan di dalam Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya di bawah kawalan Kerajaan Israel, Zionis. Sebab itu mereka boleh tetapkan hari apa orang Islam boleh masuk, hari apa kami benarkan orang Yahudi masuk. Dan penduduk-penduduk umat Islam Palestin yang berada khususnya di West Bank, yang berada di berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa, mereka tidak putus-putus buat jadual untuk berkawal dan juga mengimarahkan Masjid Al-Aqsa supaya tidak dicerobohi oleh tentera Zionis. Sentiasa ada orang yang tak putus-putus, dan kita gelarkan mereka ini sebagai murabitun, orang-orang yang riba, orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengawal kesucian Masjid Al-Aqsa. Namun mutaakhir ini, sebelum berlakunya operasi Taufan Al-Aqsa, tentera-tentera ataupun kerajaan Israel telah pun memulakan cubaan untuk mengambil kawalan secara penuh Masjid Al-Aqsa, yang mana mereka akan sekat semua orang-orang Islam daripada masuk bermula 2024.
Ini kisah-kisah rentetan yang berlaku. Sebab itu para mujahidin setelah mengambil kira pertimbangan-pertimbangan dan desakan-desakan yang sangat kritikal, ditambah pula dengan sebenarnya di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah pun digali lubang-lubang arkeologi. Kononnya nak cari tinggalan Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Dikata dulu situ dulu adalah haikal ataupun kuil Nabi Sulaiman. Bayangkan, dia gunakan istilah kuil. Kuil ini untuk orang musyrik. Masjid sudah sekian lama ada kat situ. Masjid Nabi Daud, Masjid Nabi Sulaiman, Masjid Nabi Zakaria, Nabi Isa, semua itu adalah Masjid Al-Aqsa. Tetapi mereka memutar berikan fakta, maka mereka korek kat dalam tu sebenarnya dalam masa sama untuk cubaan untuk meruntuhkan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran orang yang paling zalim dalam dunia. Allah sebut apa? Wa man adlamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang untuk masuk ke masjid dan berzikir kepada Allah, dalam masa yang sama mereka berusaha untuk meruntuhkan masjid. Ciri-ciri ini jelas ada pada Zionis Israel. Sebab itu pada 7 hari bulan Oktober yang lepas, operasi yang berlaku dari dalam Gaza keluar. Gaza ni dia berada di ujung sini kan. Masjid Al-Aqsa ni berada di West Bank ataupun di Jerusalem. Kenapa operasi ini digelarkan sebagai Tufanul Aqsa? Kerana ia sangat berkait rapat dengan isu yang sebenarnya adalah isu sentral kita. Masjid Al-Aqsa sedang berada dalam zon kritikal. Mungkin kita masa itu masih lena tidur lagi, kita tak perasan. Sebab apa? Setiap tahun ada saja pengunjung-pengunjung yang boleh masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita tanya siapa-siapa yang pernah pergi, oh bestnya kat sini, tenangnya, damainya, kita boleh ambil gambar, kita boleh ni. Seakan-akan tak ada apa-apa yang berlaku. Inilah gambaran yang cuba nak dipotret ataupun dimanipulate oleh Yahudi Zionis ini, supaya masyarakat dunia melihat mereka sebagai orang yang tidak ada apa-apa masalah pun dengan orang Islam. Siapa kata kami menindas? Tapi dalam masa yang sama mereka terus menguruskan proses pengambilan tanah, penjajahan demi penjajahan, penindasan demi penindasan kepada mereka yang tidak bersetuju dengan rancangan mereka. Dan perkara yang juga menjadi antara penyebab kepada berlakunya Taufan Al-Aqsa ini adalah cubaan untuk menghalau ataupun melakukan disebut sebagai ethnic cleansing, penghapusan etnik secara total di wilayah Gaza ini, dan saki-bakinya akan dihalau keluar dan disalurkan ke semenanjung Sinai dan dicadangkan untuk dibuat apa dia, tent city, satu perkampungan ataupun satu bandar kemah yang mana di situ ditempatkan pelarian Gaza. Tuan-tuan tahu apa yang ada di Sinai? Apa yang ada di Sinai adalah makanan tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, yang ada hanyalah padang pasir yang tandus. Maknanya secara halus mereka memang nak menghapuskan etnik yang ada di dalam Gaza, iaitu kaum muslimin. Sebab itu seakan-akan mereka dapat poin bila Taufan Al-Aqsa berlaku. Mereka gunakan alasan itu untuk memang hancurkan sesungguh-sungguhnya. Padahal kalau tak berlaku pun Taufan Al-Aqsa, dipercayalah tuan-tuan, the great massacre ataupun penghapusan etnik secara besar-besaran ni pasti juga akan berlaku. Ini sedikit gambaran yang saya nak sebutkan ini supaya kita jelas untuk kita sampaikan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di luar sana. Apabila mereka kadang-kadang masih keliru, kenapa Hamas ni ambil tindakan untuk ganggu pesta muzik di Yom Kippur sebagai contoh. Kenapa masuk tangkap civilian contohnya. Ini kekeliruan yang berlaku, yang mana mereka tak faham rentetan daripada kisah tersebut. Dan sebenarnya kalau kita tengok report daripada
berita-berita wartawan-wartawan dunia sekalipun, bahkan mereka menemu ramah siapa dia? Tahanan-tahanan yang pernah dibawa masuk ke Gaza oleh tentera Hamas dan dibebaskan. Ada seorang tu makcik tu kata, dia kata, bagusnya perempuan ni kan? Makan sama macam kami. Apa yang kami makan itulah yang mereka makan. Ketika waktu kami sakit, mereka bawa kami ke hospital. Pengganas apa macam ni? Maknanya pengakuan daripada civilian sendiri pun sebenarnya tidak menyokong dan menyebelahi pihak Israel yang mengatakan tentera Gaza, tentera Al-Qassam menghentam civilian ataupun orang-orang awam di Israel. Ini tidak benar sama sekali. Apatah lagi pembohongan yang terang-terangan oleh Joe Biden, Presiden Amerika. Pertama kali ketika mana beliau membuat kenyataan setelah operasi Al-Aqsa itu, dia kata, saya merasa sedih kerana saya melihat gambar ditunjukkan kepada saya 40 orang bayi disembelih oleh Al-Qassam. La haula wala quwwata illa billah. Baru saja dibuat kenyataan, beberapa jam selepas itu White House sendiri mengeluarkan kenyataan rasmi. Dia kata Joe Biden tak melihat gambar tersebut. Membohong. Tetapi cuba bayangkan, dengan alasan itu sahaja mereka memberikan lampu hijau untuk Israel menggunakan senjata-senjata menghapuskan Gaza disebabkan nak memerangi pengganas dan mempertahankan diri, self defense. Oh, ini memang Yahudi pusing betul cara dia fikir. So ini benda-benda ni saya nak sampaikan dulu supaya dia jadi background kepada perbincangan kita, supaya kita jelas untuk kita bagi penjelasan kepada orang lain. Sebenarnya apa yang sedang berlaku ini adalah satu perjuangan untuk membebaskan tanah air. Dan yang paling penting sekali adalah kenapa operasi ini digelar sebagai Tufanul Aqsa, kerana ia berkaitan langsung dengan apa? Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kita tak pernah tengok satu klip ataupun rakaman sekalipun ketika mana diserang penduduk-penduduk Gaza ini mereka menyalahkan tentera-tentera Al-Qassam kerana mengambil tindakan itu. Oh, ni kerana Al-Qassam ni kami jadi mangsa. No. Sebab apa? Mereka semua tahu benda tu. Mereka tahu sedar perjuangan itu. Mereka lah yang menjadi benteng-benteng untuk mempertahankan Al-Aqsa walaupun dengan nyawa dan darah mereka sendiri. Kita tak pernah dengar satu kenyataan pun daripada mangsa-mangsa di bom itu menyalahkan operasi ini, sebab mereka bersatu hati untuk membela dan membebaskan bumi Filistin yang mana di situ adanya Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Namun tuan-tuan, apa yang kita nak sampaikan kepada kita semua pada malam ini, isu ini adalah bukan isu umat Islam Palestin semata-mata. Ya betul, alhamdulillah kita merasakan solidariti, kita merasakan kebersamaan, kita rasakan simpati dan menunjukkan perasaan tak puas hati kita, marah kita kerana penindasan dan penindasan berlaku terhadap umat Islam di Palestin. Itu satu kewajipan di dalam akidah Islam sesama saudara kita. Ini satu perkara yang terpuji. Namun persoalan saya, berapa kali perkara ini sudah berulang sejak 75 tahun yang lepas. Setelah mana kita adakan solidariti demi solidariti demi solidariti, akan tetapi tanah umat Islam di Palestin, Baitul Maqdis, semakin hari semakin dijarah dan dijajah. Semakin hari semakin itulah kedudukan Masjid Al-Aqsa itu semakin lama semakin terancam. Persoalannya tuan-tuan, adakah ini merupakan cerita tentang kemanusiaan dan solidariti terhadap umat Islam Palestin sahaja? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab kita dah sebut tadi, central isunya adalah Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ni bukan milik orang Palestin saja. Dia bukan milik orang Gaza saja. Dia bukan milik umat Islam yang berada di Gaza dan West Bank dan sekitarnya saja. Tetapi Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang suci dalam Islam, yang mana Nabi sebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang kelebihannya. La tashuddar rihal. Jangan kamu bersusah payah untuk kamu nak berjalan, nak travel, nak sampai illa salasati masajid,
atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan ketiga masjid ini. Yang pertama Masjid Al-Haram di Makkah. Yang kedua Nabi kata Masjid Hadza, iaitu Masjid Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Kedudukan Masjid Al-Aqsa di sisi umat Islam adalah kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Sebab itu kita pelik kalau sekiranya umat Islam masih boleh tidur lena dalam keadaan masjid dia sudah hampir dirobohkan. Dan cuba bayangkan tuan-tuan, kalau malam ni, na'udzubillah misalnya, saya tak sebut ini kan, nak bagi gambaran bagaimana perasaan kita kalau kita dengar kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibongkarkan dan dimusnahkan. Apa perasaan kita? Masjid Nabawi dicerobohi pada malam ini, na'udzubillah misalnya, mudah-mudahan tidak berlaku dan Allah menjaga. Apa perasaan kita ketika mana Kaabah kita dengar dibom? Umat Islam pada ketika itu yang berada di Mekah itu dibunuh beramai-ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, begini saya soalan, isu apa yang kita sedang nampak sekarang ini apabila Mekah itu dibom? Adakah kita melihat isu itu sebagai isu umat Islam di Mekah? Atau adakah kita melihat itu adalah satu isu akidah kerana masjid kita dirosakkan? Dan isu ini kalau kita pindahkan selama 75 tahun ini, setelah berulang kali penjajahan demi penjajahan, penjarahan tanah, pencerobohan demi pencerobohan, penindasan demi penindasan, kenapa umat Islam masih lagi berada di takuk yang ini? Kerana apa? Kerana kita masih keliru. Kita bukan maksudnya di sini, keseluruhan umat ini keliru tentang isu yang sebenarnya sedang berlaku. Ketika mana berlaku gencatan senjata, kita akan merasa lega hati dan kita masing-masing balik tidur lena. Betul kita betul? Waktu ni diserang ni kita angkat tangan, kalau boleh ada senjata kita nak angkat. Tak nak lah macam tu kan. Sungguh-sungguh kita solidariti, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu satu usaha menunjukkan iman kita. Tetapi kalau jangkaan kita, kalau berlaku ceasefire ataupun gencatan senjata yang sedang dituntut oleh UN sekarang ini, agak-agaknya apa perasaan kita pada ketika itu? Dan tentu kita lega, pembunuhan berlaku dah berhenti. Tetapi dalam masa yang sama, malangnya kita juga merasakan isu perjuangan kita juga sudah selesai. Sebab umat Islam dah tak ditindas lagi. Sebab itu saya nak bawa tuan-tuan lebih jauh, sebagaimana yang mereka, kaum muslimin di Gaza melihat isu ini, sehingga mereka menumpahkan darah mereka sendiri. Mereka berjihad, berjuang bermati-matian untuk mengambil tindakan walaupun dunia tak support mereka, sehingga mereka digelarkan sebagai pengganas. Akan tetapi mereka tahu mereka mesti untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena sedar isu ini. Dan persoalan ini apabila kita sebutkan tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ini, ia disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Antara nama dua masjid yang disebutkan secara jelas namanya di dalam Al-Quran, iaitu pada ayat surah Al-Isra yang selalu kita dengar dan kita baca. Bahkan surah Al-Isra yang menyebutkan tentang dua masjid ini juga menariknya, surah Al-Isra ini juga mengaitkan ia dengan perencanaan jahat Bani Israel dan kehancurannya ketika mana dia berada di puncak puasa. Subhanallah, tadabburlah surah Al-Isra. Ini surah kecintaan Nabi SAW. Nabi tidak tidur melainkan Nabi melazimi surah Al-Isra. Maka surah Al-Isra ini juga selain daripada namanya Al-Isra, nama surah ini juga digelar sebagai surah Bani Israel. Perkaitan yang cantik antara Masjid Al-Aqsa dan Bani Israel. Dan kalau kita lihat pada zaman inilah, seakan-akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita, semakin jahat dan jauhnya kelampauan yang dilakukan oleh tentera-tentera Zionis yang di Israel, sebenarnya jangka hayat mereka semakin pendek. Kerana Allah janjikan di saat kehancuran kali kedua Bani Israel yang menjadi janji dan sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu mereka diberikan kekayaan dan kemewahan di dunia dan mereka melakukan kerosakan yang total kepada dunia. Dan ia juga dikaitkan dengan isu Masjid Al-Aqsa ini. Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang mana kami telah berkati sekelilingnya untuk kami menunjukkan bukti-bukti kebesaran kami, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebab itu Masjid Al-Aqsa ini disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan apabila ianya disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia sangat begini ikatannya dengan hati kita umat Islam. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid kita, tuan-tuan. Masjid wakaf Nabi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masjid hak milik mutlak umat Islam, umat yang bertakwa, umat yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masjid yang begitu suci yang disebutkan di dalam Al-Quran ini disia-siakan oleh umat selama lebih 100 tahun kejatuhan khilafah Utsmaniyah dan penjarahan bumi Baitul Maqdis ini oleh British, dan seterusnya di tangan Amerika dengan projek Zionisme Israel ini. Bagaimana selama ini kita boleh tidur dengan lena tanpa memikirkan tentang nasib Baitul Maqdis, sedangkan ia merupakan kewajipan setiap umat Islam. Bagaimana selama ini kita tak bersembang pun tentang Baitul Maqdis ini, kita tak pernah bersembang pun tentang Masjidil Aqsa ini, melainkan apabila tibanya musim-musim penyerangan dan musim-musim kita mengangkat tangan menandakan suara solidariti kita. Sebab itu sudah tiba masanya, tuan-tuan, untuk kita anjakkan isu ini lebih jauh dengan kefahaman kita yang jelas bahawa isu ini adalah isu sentral umat Islam. Ada seorang profesor yang juga menjadi guru saya, namanya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau merupakan anak kelahiran Baitul Maqdis, dan beliau telah pun melakukan kajian secara terperinci berdasarkan arsip-arsip di British berkenaan dengan dokumen-dokumen perjanjian lama yang menyebabkan jatuhnya Baitul Maqdis Palestin ini ke tangan Zionis. Dan apa yang menariknya ungkapan daripada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, dia kata Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini adalah termometer kepada umat ini. Kita boleh bayangkan, termometer. Kalau kita nak tahu umat seluruh dunia ini sihat ataupun sakit, tengok termometer. Kalau Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini dalam keadaan sihat, seperti mana zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu beserta dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan pada zaman khilafah, pada zaman pembukaannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ketika itu Masjid Al-Aqsa dalam keadaan penuh kegemilangan, maka itu petanda kepada umat ini sedang gemilang. Namun kata dia, jika sekiranya Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini dalam keadaan tenang, ini menandakan umat ini sedang tenang, umat ini sedang sakit sebenarnya. Sebab itu sakit tak sakit kita, tuan-tuan, tuan-tuan boleh compare sendiri dan boleh bayangkan sendiri. Sakit tak sakitnya kita, sehingga deria rasa kita sudah hilang tentang kecintaan kepada Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Bayang orang sakit pijak paku tak rasa, tetapi dia berdarah, tuan-tuan. Nak ceritanya betapa tenang dan sakitnya umat ini, masjid dalam keadaan terluka, dia tak rasa lukanya, sehingga kita boleh tidur lena 100 tahun. Projek penjajahan ini telah berlangsung. Subhanallah. Inilah keajaiban umat ini, yang mana beliau kata apa tadi, jika Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini dalam keadaan tenang, ini menandakan umat kita sedang dalam keadaan tenang. Apa makna tenang? Kita boleh digunakan, diperkotak-katikkan, dicampak ke sana sini, dimanipulasi, difitnah, ditohmah, dipijak-pijak, dihina, dan apa saja mereka boleh. Dan kita lihat apalah realiti yang sedang berlaku di seluruh dunia umat Islam sekarang ini. Sehingga kan
haji dalam keadaan sebab dia kata kita tak mampu nak buat. Memang betul, inilah realiti kita, sehingga kita meratapi nasib kita ini. Namun sampai bila kita nak meratapinya, melainkan kita memulakan tindakan susulan selepas ini, iaitulah bagaimana Nabi SAW menggagaskan 3 strategi utama untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Sebab itu minda kita sudah mula kena pasakkan minda pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Anak-anak kita sudah mula ditanam dengan ilmu-ilmu dan juga kesedaran untuk mereka menyumbang sesuatu untuk Masjid Al-Aqsa, kerana sudah ada kecintaan di dalam hati mereka. Nah, sekarang ini projek yang paling besar adalah projek menanamkan ilmu yang mendalam tentang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa di dalam generasi kita. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat di awal Islam dulu, apa petanda yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kecintaan dan juga knowledge ataupun pengetahuan mendalam tentang Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita bangkit pada waktu malam di awal perjuangan baginda Nabi SAW dengan mewahyu, qumil laila illa qalila, bangkitlah untuk melaksanakan solat dan zikrullah, membaca Al-Quran, warattilil Quran dan sebagainya. Saya nak tanya tuan-tuan, ketika Nabi SAW bangkit pada waktu malam di awal perkembangan Islam, di manakah Nabi menghadapkan wajahnya yang mulia untuk bersolat? Di mana? Masjidil Aqsa. Di peringkat awal Kaabah dah ada, tetapi Allah nak tanamkan di dalam jiwa Nabi SAW dan para sahabat Nabi, walaupun kamu nun jauh, tetapi nak tanamkan ikatan dengan Masjid Al-Aqsa ini, sehingga kan kiblat pertama Nabi SAW dan umat Islam di awal perjuangan mereka berada di Baitul Maqdis, iaitu Masjid Al-Aqsa. Tengok di dalam banyak ayat, kita isyak boleh 5 minit lagi, 5 minit lagi isyak. Di awal-awal ayat turunnya ayat Makkiyah, surah-surah yang berada di era Makkah, iaitu ketika mana Nabi berjuang 13 tahun di Makkah menyebarkan dakwah Nabi SAW. Apabila dikaji tentang ayat-ayat surah Makkiyah ini, rupa-rupanya 1/3 daripada isi kandungannya menceritakan setting Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Subhanallah. Kita tahu kan, ayat-ayat awal surah Makkiyah ini ayat yang menanamkan akidah, ayat menanamkan keimanan kepada Allah dan perkara-perkara ghaib. Dan di dalamnya rupa-rupanya terkandung ayat-ayat memperkenalkan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa pada umat Islam. Yang paling mudah yang kita biasa dengar, surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ila akhir ayat. Wat-tin waz-zaitun, terjemahan dia apa? Demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan juga bukit Tur Sina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Makkah yang aman ini, merujuk pada tempat Nabi SAW berdakwah. Wat-tin waz-zaitun, tafsiran para ulama antaranya bila Ibnu Katsir disebutkan Wat-tin waz-zaitun merujuk kepada region di mana buah tin dan buah zaitun hidup subur, iaitu di wilayah Syam yang mana di dalamnya ada Baitul Maqdis. Turi Sinin, iaitu bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa AS, yang sinonim dengan Nabi Musa menerima wahyu dan kitab Taurat. Perkaitan antara 3 tempat ini menandakan pengetahuan awal di dalam era perjuangan umat Islam sudah pun ditanam kecintaan terhadap Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Nak ceritanya, ini persiapan-persiapan pertama sebelum kita nak pergi jauh lagi, nak sampai nak bawa kepada politik dan juga ketenteraan, kita nak hapuskan keganasan dan sebagainya.
yang paling penting sekali adalah pengetahuan. Sebab itu kalau kita nak main bola, kita cerita tentang jersey warna apa dulu ke kita nak bentuk tim kita dulu? Kita tentang bentuk tim dulu. Kenal bola tu macam mana rupa, cara permainannya macam mana, bilangannya berapa orang. Ini knowledge. Kita tak ambil anak-anak kita hantar bertuju kat padang, kau main, kau sepak, ada bola kau sepak, kau nampak gol kau sumbat. Tidak. Kita tahu tentang ilmu permainan itu dulu. Kita aturkan strategi secara satu demi satu. Walaupun semangatnya nak main, tetapi ilmu mesti ditanamkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa ini merupakan yang saya sebutkan tadi kiblat yang pertama umat Islam. Tuan-tuan, 13 tahun di Makkah dan 2 tahun setengah di Madinah, Nabi menghadapkan wajah baginda yang mulia ke Masjid Al-Aqsa. Maknanya ini kiblat Nabi kita. Kalau kita kata apa, kita tengok tinggalan Nabi, pedang Nabi, rambut Nabi, apa lagi, jubah Nabi SAW, kita lihat dia dengan penuh ta'zim, kita lihat dia dengan penuh rindu, kita lihat dia dengan penuh kecintaan. Kita tengok kubah di masjid Nabi itu pun mengalir air mata walaupun kita tak sampai di depan makam Rasulullah SAW lagi. Betapa rindunya kita dengan apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini adalah kecintaan Nabi kita SAW. Sebab itu Nabi aturkan strategi. Kita dah isyak. Dah isyak. Boleh kita berhenti sekejap, nanti sama sikit lagi sebelum kita habis. Tuan-tuan, insyaAllah insya kita 10 minit lagi. Sebab itu untuk merawat luka umat ini, kita kena bermula sebagaimana Nabi SAW mulakan gerakan pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini, bermula dengan ilmu mencintai Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Selagi tak ada kecintaan ini, mimpi ini di dalam diri kita dan juga generasi kita, perjuangannya masih panjang, masih jauh. Kerana apa? Bermula daripada awal Islam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah didik jiwa para sahabat untuk mencintai Masjid Al-Aqsa walaupun mereka berada jauh 1000 kilometer dari lokasi dia. Akan tetapi perbincangan tentang Masjid Al-Aqsa ini menjadi buah mulut dan budaya di dalam kalangan umat pada ketika itu. Sebab itu kita dapat telusuri banyak hadis yang berkaitan dengan sahabat. Bila Nabi sampai, Nabi tanya, kamu bincang pasal apa? Kami bincang pasal Baitul Maqdis. Subhanallah. Datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak tanya, saya nak tanya, macam mana kalau saya tak boleh sampai lagi kat sana, apa saya boleh buat? Nampak tak? Passion untuk menyumbang kepada Masjid Al-Aqsa ini sangat tinggi di kalangan para sahabat. Sebab itu bila Nabi melaksanakan strategi planning untuk sampai kepada pembebasannya, ia disahut oleh seluruh umat. Begitu juga yang berlaku pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mana Salahuddin membuka kota Baitul Maqdis, apa ucapannya yang terkenal? Dia kata apa? Jangan kamu sangka pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis ini merupakan pembebasan hasil daripada kekuatan ketenteraan kamu. Akan tetapi sebenarnya dia sudah pun bermula daripada pena-pena tulisan semangat yang dicetuskan, ilmu yang dicetuskan oleh siapa dia? Az-Zinki, iaitu guru kepadanya, iaitu merupakan ulama yang mencetuskan kekuatan untuk mereka menyahut seruan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu Nabi SAW selepas daripada menggagaskan ilmu ini, Nabi tidak berhenti di situ. Nabi teruskan dengan strategi. Sebab itu kalau kita perasan, tuan-tuan, selepas berlakunya pembukaan kota Makkah oleh Nabi SAW, yang kita di dalam sirah kita nampak itulah di ultimate perjuangan Nabi di dalam menyebarkan dakwah. Betul tak betul? Bebas. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah buka kepada kamu satu pembukaan yang jelas. Setelah itu datangnya
ramai di kalangan orang-orang untuk masuk Islam, afwaja, secara beramai-ramai. Seakan-akan ultimate-nya dekat Masjid Al-Haram, bukannya Makkah. Akan tetapi apa kita tengok tindakan Nabi SAW selepas itu? Adakah Nabi berhenti kat situ? Tidak. Nabi menjuruskan perjuangannya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, yang mana pada ketika itu di bawah taklukan tentera-tentera Rom, tentera-tentera Romawi. Dan begitu pentingnya isu tentang apa yang sedang berlaku di Baitul Maqdis itu, sehingga kan Allah dedikasikan ataupun ceritakan kepada umat Islam melalui satu surah di dalam Al-Quran yang diberi nama surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu, nama Ar-Rum itu adalah merupakan setting dia pertembungan kuasa besar merebut Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Pentingnya isu ini. Kena sedar, kita kena dapatkan semula kemuliaan masjid ini. Sebab itu setelah itu Nabi menggagaskan gerakan-gerakan untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, walaupun Nabi tidak sempat dengan zaman itu. Tetapi sahabat-sahabat selepas itu tahu planning Nabi tadi, tahu perancangan utama Nabi tadi. Sebab itu setelah daripada kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar menggagaskan gerakan untuk membebaskan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Setelah daripada zaman khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang juga Amirul Mukminin khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab, juga fokus kepada pembebasan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Setelah terbebasnya itulah barulah Islam itu tersebar ke seluruh alam tanpa tentangan yang sengit dan sukar. Sebab itu untuk kita lihat isu yang sedang berlaku di Baitul Maqdis ini, di Palestin ini, isunya adalah isu di mana umat Islam tidak ada kekuatan untuk membela Masjid Al-Aqsa. Tak ada kekuatan. Bayangkan di dalam bilion orang Islam, ratusan yang pergi syahid kat situ, yang lain tak mampu nak buat apa-apa. Itu tandanya dalam keadaan ini kita sangat-sangat lemah kedudukan kita. Sebab itu jangan kita biarkan kedudukan yang lemah ini berterusan. Kita kena mulakan sesuatu, iaitu yang saya sebutkan tadi. Mulakan dengan menanam kecintaan terhadap Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, supaya selepas itu, setelah kita ada cinta kepadanya, kita dah mula terfikir tiap-tiap malam, kita terfikir, kita bersembang, kita bercerita, anak-anak kita tahu, kalau kita jadi cikgu sampaikan maklumat ini dan sebagainya. Semua ini adalah usaha-usaha ke arah apa dia? Ke arah usaha pembebasan Masjid Al-Aqsa kesekian kalinya, yang sebenarnya masjid ini, janji Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ini pasti akan dibebaskan daripada tangan Bani Israel yang disebutkan dengan merujuk pada zaman kita ni, Yahudi Zionis Israel. Fa idza jaa wa'dul akhirah, dan ketika mana datangnya janji yang kedua, dalam surah Al-Isra disebutkan. Janji pertama pernah berlaku dulu, mereka dihalau. Saya pendekkan cerita. Fa idza jaa wa'dul akhirah, setelah ketika mana datangnya janji yang kedua, iaitu kehancuran Bani Israel kerana kehancuran yang mereka lakukan. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, untuk memuramkan wajah-wajah kamu wahai Bani Israel yang merosakkan bumi. Waliyadkhulul masjid, Allah, ini satu petanda besar. Bashir, berita gembira kepada umat yang akan melalui saat ini. Waliyadkhulul masjid, tentera-tentera pembebasan ini akan membuka masjid ini. Kama dakhaluhu awwala marrah, seperti mana pada peringkat awal dulu mereka pernah membuka, menggemilangkan Masjid Al-Aqsa. Maknanya tuan-tuan, janji Allah pasti akan berlaku. Persoalan kita sekarang ni, kita ready tak nak masuk sekali dalam senarai itu, walaupun kita kata saya tak mampu nak sampai, saya tak mampu nak berjihad angkat senjata, saya sakit-sakit 50 urat. Tapi boleh tak kita masukkan, ya Allah, senaraikan kami di dalam senarai orang-orang yang bertanggungjawab membebaskan Masjid Al-Aqsa untuk sekian kalinya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan cara mana kita sampaikan apa yang kita ada. Kita tadah tangan, senjata kita adalah doa kepada Allah. Hati kita sentiasa membuat-buat untuk melihat pembebasan. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah izinkan kita melihat
pembebasan ini di mata kita di hayat yang kita masih ada ini, insya-Allah. Bersama-sama kita doakan, Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Sekali kita ulang, Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, izinkan kami untuk kami bersolat di dalam Masjidil Aqsa ketika mana ia telah bebas dan merdeka daripada penjajahan dan penindasan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak masjid. Minta maaf atas kekurangan dan kesalahan. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.